Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan peluang dan nikmat iman dan Islam kepada kita semua sehingga saat ini, dan setinggi-tinggi kesyukuran dan penghargaan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang kita dapat bertemu sekali lagi di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Terima kasih pertama-tamanya saya ucapkan kepada Pusat Islam kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai perkongsian agama dan juga tajuk saya pada hari ini. Sesungguhnya lebih ramai lagi di luar sana yang lebih layak untuk memperkatakan dan membicarakan tentang agama dan tajuk ini, namun saya mengucapkan penghargaan yang besar kepada Pusat Islam atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya. Untuk para pendengar, penonton sekalian, apa yang baik yang saya kongsikan pada hari ini bolehlah diambil dan semoga semuanya bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tidak baik, jika ada kelemahan dan kekurangan dalam ucapan dan penyampaian saya, maka itu adalah atas kelemahan dan kekurangan saya juga yang tidak pernah lepas daripada melakukan sebarang kesilapan dan juga kesalahan. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sekali lagi. Dan tajuk yang diberikan, yang akan saya kongsikan kepada kalian semua pada hari ini adalah berkenaan dengan bulan Ramadan, yang mana saya akan kongsikan berkaitan dengan Ramadan itu adalah bulan ganjaran yang terindah. Ramadan adalah ganjaran yang terindah kepada semua umat Islam, seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Jadi alhamdulillah, syukur kita semua sekarang telah berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan juga rahmat daripada Allah SWT yang telah dijanjikan kepada kita semua. Seandainya kita melakukannya dengan penuh ketaatan, mengharapkan redha daripadanya, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Dan itulah ganjaran yang paling besar buat kita sebagai hamba-Nya. Seperti mana yang telah Allah SWT yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, baginda bersabda, dan saya bacakan sebuah hadis daripada baginda yang menyebut tentang bulan puasa ini. Salah satu ganjaran yang paling indah buat kita adalah Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi maksud daripada hadis ini, kita faham bahawa barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan keredaan daripada Allah SWT, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi ini adalah hadis daripada riwayat Bukhari. Kalau melihat kepada hadis ini, apa yang dihuraikan pula di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada menyebut 3 perkara, yang mana pertamanya, hadis ini menjelaskan kepada kita, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dalam masa yang sama mengharapkan keredaan daripada Allah SWT, dia berpuasa dengan ikhlas, maka itulah Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan yang kedua, daripada hadis ini kita faham bahawa Ramadan ini adalah satu bulan yang paling mulia, kerana dalam bulan Ramadan ini istimewanya adalah Al-Quran diturunkan. Selain daripada itu, satu malam yang semua kita tahu, ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yang padanya keberkatan,
kemuliaannya adalah lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Dan yang ketiga, kita fahami bahawa doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah SWT sehinggalah orang yang berpuasa itu berbuka puasa. Jadi muslimin dan juga muslimat sekalian, dalam bulan puasa ini maka kita dianjurkan untuk sentiasa berdoa dan memperbanyakkan doa kepada Allah SWT supaya diampunkan dosa dan juga diberikan dengan rahmat dan redha daripadanya. Okay. Selain daripada itu juga hadirin dan hadirat sekalian, keistimewaan yang Allah bagikan kepada kita, ganjaran yang indah yang Allah bagikan kepada kita dalam bulan Ramadan ini, kita boleh lihat dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari yang menjelaskan bahawa bila datangnya bulan Ramadan maka pintu syurga ditutup, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup serta diikatnya ataupun dibelenggunya syaitan. Jadi saya sekali lagi akan bacakan sebuah hadis untuk menjelaskan tentang perkara tadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah." Dan dalam hadis yang lain juga ada menyebut tentang idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabul sama wa wuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Maka itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang datangnya Ramadan, terbukanya pintu syurga, tertutupnya pintu neraka dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Maka bila kita melihat perkara ini, inilah yang menjelaskan kepada kita umat Islam, hamba-hamba Allah SWT, kita semua akan mudah untuk melakukan kebaikan, amalan-amalan ibadah kerana perkara-perkara tersebut, kerana pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan itu dibelenggu. Dan apa saja amalan yang kita lakukan, Allah akan memberikan ganjaran, malahan digandakan ganjaran pahalanya. Kita boleh lihat apa yang Allah SWT jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, menyebut tentang gandaan ganjaran pahala yang akan diberikan kepada apa saja amalan kebaikan yang kita lakukan. Kita boleh lihat di dalam surah Hud ayat 123, dan saya bacakan firman Allah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah, kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Oleh itu sembahlah Allah, kata berserahlah kepadanya, dan ingatlah Tuhanmu tidak akan sekali-kali lalai akan apa yang akan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini kita fahami daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita dalam tafsir Tabari, Imam Tabari ada menjelaskan tentang ayat tersebut. Maka apa sahaja amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah setiap amalan yang dilakukan oleh setiap manusia. Dan Allah lah, dialah yang akan memberikan ganjaran ke semua kepada semua manusia berdasarkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, kerana Allah yang maha berkehendak, dan sifat Allah itu maha berkehendak, dan dialah yang berkehendak untuk memberikan balasan dan ganjaran kepada hamba-hambanya yang telah melakukan sesuatu amal perbuatan. Dan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran apa saja yang kita lakukan, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Allah akan gandakan ganjaran tersebut kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, apa yang Allah akan gandakan? Itu gandakan pahala mana menyamai pahala haji.
orang yang buat umrah di bulan Ramadan, maka sama ganjarannya seperti menunaikan haji. Dan ini boleh kita lihat dan rujuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya ialah hadis yang bertaraf sahih. Jadi saya bacakan di sini hadis itu, fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hujjatan. Yang bermaksud sekiranya telah tiba bulan Ramadan, maka hendaklah kamu mengerjakan umrah. Ini kerana umrah pada bulan Ramadan itu menyamai haji, menyamai mengerjakan haji. Jadi itulah salah satu contoh, salah satu perkara besar yang telah Allah berikan ganjaran yang terindahlah kepada kita semua umat Islam apabila melakukan amalan-amalan kebaikan dan juga amalan ibadah di bulan Ramadan, yang mana Allah memberikan ganjaran yang indah kepada kita semua muslimin dan juga muslimat. Hadirin hadirat yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita bahawa apa saja kebaikan, apa saja yang kita lakukan ada kelebihan dan ganjaran yang besar yang telah dijanjikan, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadinya kenapa Allah Subhanahu wa taala menawarkan ganjaran yang indah, ganjaran yang berlipat ganda terhadap kita umat Islam pada bulan Ramadan? Pertamanya, apa yang boleh kita fahami dan kita sedia maklum, kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedia maklum bahawa pada bulan ini ada peristiwa-peristiwa tertentu yang telah berlaku di dalam bulan Ramadan, dan itu yang membuatkan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, dan melakukan amalan kebaikan akan digandakan pahala. Bagi contoh, pada bulan Ramadan ini berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran, berlakunya peristiwa Fathul Makkah, dan berlakunya ataupun adanya satu malam yang sangat berkat, yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, Allah menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menggandakan, berlipat gandakan ganjaran kepada amalan-amalan yang dilakukan pada bulan ini berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi kita sebagai hamba-hambanya, rugilah seandainya kita tidak mengejar ganjaran dan tawaran yang telah ditentukan, yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Jadi saudara-saudari, para hadirin muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila tibanya bulan Ramadan, pasti kita lihat, dan kita sendiri pun pasti akan melakukan perkara ini, iaitu amalan bersedekah, berbagi, memberi makan, dan pasti kita semua suka dan ada melakukan amalan-amalan ini kepada orang ramai, ataupun kepada orang yang memerlukan, ataupun kepada orang terdekat dan sahabat-sahabat kita. Kalau tidak banyak pun pembahagian kita itu, berbagi rezeki kita itu, kita melakukannya dalam bahagian yang kecil, ataupun kita memberi dengan jumlah yang kecil, itu pun syukur alhamdulillah, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan dan juga memberikan, melihat amalan yang telah kita lakukan. Jadi saudara-saudari sekalian, muslimin dan juga muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk bersedekah, berbagi rezeki pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini? Kita boleh ambil tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sendiri apabila tibanya bulan Ramadan, baginda lebih banyak lagi bersedekah. Malahan dikatakan di dalam hadis menjelaskan sikap dermawan baginda itu pada bulan Ramadan ini lebih-lebih lagi, sepantas ataupun melebihi angin yang berhembus.
Jadi kita melihat kepada teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita seharian. Moga-moga Allah akan melihat amalan kita sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dalam satu hadis yang berkaitan dengan sifat kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saya bacakan hadis tersebut daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwad ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana wa yudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalati. Jadi ini adalah satu hadis yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah, sifat dermawan Rasulullah pada bulan Ramadan yang suka bersedekah sehingga dikatakan kedermawan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah melebihi angin yang berhembus. Betapa lajunya beliau berbagi dengan orang lain, dan kita boleh tengoklah dalam hadis yang telah saya bacakan tadi di dalam kitab Imam Bukhari, hadis nombor 6. Jadi hadirin sekalian, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran pada bulan Ramadan ini, khususnya sedekah yang kita lakukan itu juga memiliki keutamaannya yang tersendiri berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita bersedekah pada bulan Ramadan ini, bagi makan orang berbuka puasa misalnya, apa yang kita akan perolehi ataupun apa ganjaran yang telah Allah SWT tetapkan kepada kita. Jadi Allah SWT akan memberikan ataupun memberikan pahala balasan kepada kita seperti orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun berkurang. Kita bagi orang itu makan, kalau kita bagi orang makan 10 orang ke 20 orang ke 100 orang ke, maka bagaimana cuba kita bayangkanlah pahala-pahala orang yang berpuasa itu kita pun dapat tanpa sedikit pun berkurang untuk kita. Malahan ada ganjaran gandaan pahala kepada kita semua yang begitu indah kepada kita, yang boleh kita rebut, yang boleh kita ambil dan boleh kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu janjikan kepada kita dan Allah anugerahkan kepada kita pada bulan Ramadan, yang mana orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan dan kebajikan. Dalam kita melakukan ataupun bersedekah ini, sudah pastinya kita juga boleh melihat kepada kemampuan kita. Mungkin ada yang mampu untuk bersedekah dengan banyak, mungkin juga ada yang tak mampu untuk bersedekah dengan banyak, tapi mampu untuk bersedekah dengan sikit. Jadinya apa yang boleh kita ambil iktibar daripada hal ini adalah kita bersedekah mengikut kemampuan kita. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh ambil tauladan, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa kalau tidak ada kurma yang kering, beliau akan berbuka puasa dengan kurma yang basah, dan kalau tidak ada pun dia akan berbuka dengan beberapa teguk air sahaja. Jadi hadirin hadirat boleh melihat kepada hadis di dalam kitab Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa illam takun rutabatu tumayratin fa illam takun tumayratun hasawatin mimma'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ini biasa berbuka puasa dengan beberapa rutab, iaitu kurma basah, dan jika tidak ada rutab, baginda akan berbuka dengan beberapa tamar. Tamar adalah kurma kering, dan jika tidak ada pun baginda akan berbuka dengan beberapa teguk air sahaja. Jadinya seandainya kita ingin bersedekah pada bulan Ramadan, jika kita tidak
mampu bersedekah yang banyak, maka mungkin kita hanya boleh memberikan sedekah kepada orang yang berbuka puasa itu dengan beberapa teguk air. Jadi Masya Allah, ya, betapa pemurahnya, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua yang ingin memberikan ganjaran kepada kita, yang ingin membalas kebaikan-kebaikan kepada kita dengan apa sahaja amalan yang kita lakukan pada bulan yang berkat ini, iaitu bulan Ramadan. Jadi muslimin dan juga muslimat, hadirin sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita ini sudah pasti kita semua ini tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan, kesalahan, bahkan juga mungkin melakukan dosa-dosa. Jadi hadirin semua, dengan kedatangan bulan Ramadan yang ataupun dengan beradanya kita di dalam bulan Ramadan ini, maka pasti sudah mengisahkan kita semua umat Islam, bagaimana Allah SWT memberikan peluang untuk kita menebus kesalahan dan kesilapan yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan. Bagaimana yang telah saya bacakan daripada firman Allah tadi, kalau kita berpuasa mengharapkan redha daripadanya, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi ganjaran Allah SWT inilah yang kita fahami datang sejak daripada hari pertama Ramadan lagi. Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita, kepada hamba-hambanya, sekiranya hamba-hamba itu melakukan kebaikan dan amalan-amalan kebajikan. Jadi hadirin sekalian, sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa yang tak pernah lekang ataupun tak terlepas untuk melakukan kesalahan, dosa ataupun kesilapan. Jadi janganlah kita semua menganggap Allah itu tidak akan mengampunkan dosa kita dan merasakan Allah tidak akan sekali-kali mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi pemahaman ataupun pemikiran begini adalah sesuatu fahaman yang salah. Sebab kalau kita tengok balik, rujuk balik pada firman Allah tadi, kita berpuasa, kita bertaubat, dan insya-Allah akan Allah ampunkan dosa kita dan kesilapan kita. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW, ada menyebut bahawa setiap anak Adam itu, manusia itu pasti akan banyak melakukan dosa-dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini kalian semua hadirin hadirat boleh melihat ataupun merujuk di dalam kitab Ibnu Majah, dia menyebut tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang perlu kita buat di dalam bulan Ramadan ini? Allah dah janjikan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi tugas kita sebagai hamba-Nya perlulah mengambil peluang ini dengan melakukan ataupun berusaha untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah SWT. Bukan hanya sekadar menyerahkan kepada takdir yang mana Allah akan ampunkan dosa, tapi tidak ada usaha daripada kita. Oleh yang demikian, kita sebagai hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang taat kepadanya, perlulah kita cari jalan macam mana kita nak dapatkan redha, kasih sayang, rahmat dan seterusnya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampunkan dosa-dosa kita. Jadinya pada bulan Ramadan ini salah satunya adalah kita perlulah melakukan ibadah sebaiknya, ibadah yang berkualiti, ibadah yang mana kita lakukan itu dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengharapkan ganjaran pahala daripadanya, dengan mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Jadi bolehlah saya kongsikan di sini beberapa perkara yang boleh kita lakukan untuk kita mendapat keampunan, mendapat ganjaran yang indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita berzikir dengan zikir istighfar, sentiasa beristighfar, boleh jugalah kita amalkan zikir-zikir lain seperti zikir yang diajarkan untuk kita baca pada bulan Rajab, namun boleh jugalah untuk kita bacakan di bulan Ramadan ataupun sepanjang hari ataupun sepanjang bulan dalam kehidupan kita,
sebab ia adalah zikir yang memohon keampunan, memohon rahmat dan juga memohon supaya Allah ampunkan dan menerima taubat kita. Zikir itu adalah zikir Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bolehlah kalian semua bacakan ataupun berzikir 70 kali siang dan 70 kali malam dengan membacakan zikir ini. Walaupun zikir ini didapati, diajar dan dianjurkan pada bulan Rajab, tapi tidak salahnya untuk kita berzikir kepada Allah SWT dengan zikir ini. Dan juga selain daripada itu, kita juga menzahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menzahirkan rasa perhargaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Yang mana kita dianjurkan untuk berselawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kita tidak pernah melupakan Rasulullah, sebagai tanda kita menghargai perjuangan Rasulullah, sebagai tanda kita menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu kata kita cinta kepada baginda, tapi apa yang kita buat. Jadi salah satunya adalah kita berzikir, kita berselawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dengan rasa rendah hati ingin berkongsi tentang amalan 1000 kali berzikir, 1000 kali selawat satu hari, yang mana kita boleh buat 200 kali setiap kali selepas solat fardu. Untuk 5 solat fardu maka akan lengkaplah 1000 kali, insya-Allah. Maka kita akan dapat 1000 kali sehari berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya-Allah, begitulah indahnya ganjaran, begitu banyak yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan cinta dan juga perhatian daripada Allah SWT untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Semuanya boleh kita lakukan dengan mudah. Berzikir, nak kira zikir kita berapa pun dah senang dan mudah, dan boleh kita gunakan dengan pelbagai gadget, pelbagai bentuk, kan? Ada digital tasbih misalnya, kan? Ataupun kita gunakan tasbih yang biasa, ataupun kita gunakan jari jemari kita untuk mengira zikir ataupun selawat kita itu. Semoga dengan kita memanfaatkan jari kita ataupun tasbih kita, yang akan menjadi saksi lah kepada kita semua, yang mana kita telah melakukan amalan kebaikan dan mendapat ganjaran dan diterima dan dikira dan dipandang oleh Allah SWT di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya dalam keseronokan kita mendengar tentang ganjaran terindah, gandaan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, dan dalam keseronokan kita, keterujaan kita melakukan amalan-amalan ibadah dan kebaikan dan kebajikan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita juga perlu berhati-hati dengan amalan kita, sebab kita risau ataupun takut nanti amalan kita itu adalah amalan yang tidak berkualiti, ataupun ibarat seperti baldi yang bocor ataupun bekas yang bocor, diisi air, kita ingatkan penuh, namun rupanya bekas ataupun baldi kita itu adalah bekas yang bocor, pahalanya tiada, dan rupanya perkara yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Jadi pasti dalam hal ini, untuk memastikan puasa kita berkualiti, untuk memastikan supaya amalan-amalan kita terjaga, untuk memastikan baldi kita itu tidak bocor, maka kita perlulah menjaga tingkah laku kita, ataupun kita menjaga kita punya puasa kita dengan amalan-amalan yang tak sepatutnya kita buat. Misalnya kita tidak menjaga
lidah, tidak menjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sepatutnya kita lakukan. Sebagaimana kita boleh lihat Rasulullah SAW, kita boleh rujuk dalam satu hadis Rasulullah SAW yang mana saya bacakan daripada hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa Allahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi maksud daripada hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahawa orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan kata-kata dusta, qaul zuri itu kata-kata dusta, dan tetap mengamalkannya, maka Allah SWT tidak berhajat atas amalannya meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi hadis ni kita boleh rujuk di dalam kitab Imam Bukhari. Jadi kalau kita sebut Imam Bukhari itu maksudnya adalah ada hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, yang dalam kita berpuasa ataupun kita tak berpuasa ataupun tidak di dalam bulan Ramadan, janganlah sekali-kali kita menyebut ataupun berkata-kata dusta, seperti dalam hadis tadi, qauluz zuri, ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji, ataupun perkara-perkara perbuatan-perbuatan seperti riba. Malah seandainya kalau kita diserang ataupun dicela oleh orang lain, ataupun ada orang yang mengajak kita untuk bergaduh ataupun mencela kita sehingga kita timbul perasaan marah ataupun timbul perasaan ingin membalas. Jadi apa sikap kita terhadap hal ini? Jadi sikap kita adalah kita perlu menahan dan bersabar daripada melakukan perbuatan keji dan sia-sia. Jadi perkara inilah ataupun sikap inilah yang perlu kita lakukan seandainya kita berhadapan dengan keadaan sedemikian, supaya kita punya puasa amalan itu tidaklah sia-sia. Sebab apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu junnah wa idza kana yawmu shawmu ahadikum fala yarfuth wa la yafhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni bu'un sha'im." Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahawa puasa itu adalah perisai. Maka seseorang janganlah mengerjakan rafas ataupun perbuatan keji. Jangan berbuat jahil, dan kalau diperangi, jika diperangi ataupun dicaci maki, jadi apa yang perlu kita buat? Maka hendaklah orang tersebut mengatakan sesungguhnya aku berpuasa. Jadi saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, apa yang boleh kita kutip daripada hadis ini yang telah saya bacakan tadi? Yang pertamanya, kelebihan orang berpuasa itu bukan hanya pada sekadar menahan daripada makan dan juga minum, tetapi mestilah menjaga setiap anggota badannya, mulut, tangan dan kaki daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membuatkan pahala kita jadi kosong, pahala puasa kita jadi kosong. Jadi inilah apa yang Islam inginkan, agama kita kehendaki. Dan yang kedua, daripada hadis ini kita boleh faham bahawa sabar, orang yang berpuasa hendaklah sentiasa bersabar, menerima dugaan daripada Allah, ataupun apabila berhadapan dengan keadaan-keadaan yang boleh membuatkan seseorang itu rasa nak marah ataupun sedang dimaki hamun, dicaci ataupun diajak untuk bergaduh atau berkelahi, apa yang kita kena buat ataupun apa yang perlu kita respon adalah dengan mengatakan sesungguhnya aku berpuasa. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak mengelakkan daripada melakukan perbuatan keji, perbuatan sia-sia ketika bulan puasa ini. Jadi apa yang harus kita lazimi, lidah kita, mulut kita, perbuatan kita, diri kita ni adalah seharusnya kita sentiasa berzikir seperti mana yang saya ajar, ataupun zikir-zikir apa saja kan, berselawat. Dan saya juga cadangkan untuk kita malah agama juga mencarankan untuk kita membaca Al-Quran.
Jadi saudara-saudari sekalian, dalam kita membaca Al-Quran ini, bukan sahajalah kita mengejar untuk khatam satu Al-Quran itu dalam satu bulan, dan tanpa kita memahami maksudnya, tanpa kita mentadabur maksudnya apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Jadi bukanlah hanya sekadar kita baca. Jadi apa kiranya bolehlah kita tadabur, untuk kita tadabur, kita baca maksud, untuk kita baca tafsir, untuk kita baca apa pengertian-pengertian, apa di sebalik yang ingin Allah sampaikan daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Jadi daripada sekarang, daripada kita melihat keadaan kita sekarang ini, untuk dapatkan ilmu-ilmu tersebut amatlah mudah, boleh kita dengar di YouTube, di TV ataupun di mana sahaja. Malahan saya juga cadangkan kepada saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah SWT untuk membuka ataupun membaca kitab Al-Quran Mufid, kitab Al-Quran yang mudah, iaitu di dalamnya ada disertakan dengan asbabun nuzul, tafsirnya, doa-doa dan sebagainya, kenapa ayat itu diturunkan dan sebagainya. Jadi itu yang akan menambahkan kefahaman kita kepada Al-Quran, dan itu yang akan membentuk hati kita supaya tidaklah melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang akan mengosongkan pahala puasa kita tadi. Jadi insya-Allah para saudara yang dirahmati oleh Allah, kita takkanlah melakukan perkara tersebut, walaupun kadang-kadang kita rasakan bahawa untuk melawan kebiasaan kita ini adalah sukar. Melawan perkara apa yang kita mungkin dah terbiasa ke dan sebagainya adalah susah dan sukar. Jadi itulah yang memerlukan kepada mujahadah yang lebih kuat, yang lebih tinggi, sebagaimana yang Rasulullah pernah sebut bahawa untuk melawan nafsu ini adalah jihad yang lebih besar daripada jihad peperangan. Jadi dalam hal ini perlukan mujahadah yang tinggi kepada kita semua, supaya puasa kita, amalan kita itu tidaklah sia-sia ataupun kosong, pahala kita kosong. Jadi insya-Allah saudara-saudari sekalian, kita faham bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan mendidik jiwa kita, mentarbiah diri kita supaya sama-sama ke arah kebaikan, dan seterusnya kita sama-sama melakukan kebaikan dan amalan-amalan yang akan membuatkan kita dapat redha daripada Allah SWT, dan diharapkan, dan pengharapan kita akan puasa kita ini supaya kita menjadi hamba-Nya dan orang yang bertakwa, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang saya bacakan di awal tadi, dan sekali lagi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi daripada ayat ini kita fahami bahawa kita berpuasa ini adalah diharapkan, dan moga-moga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang makin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadinya apa yang boleh saya simpulkan daripada perkongsian saya tadi berkaitan dengan betapa indahnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini, iaitu bulan Ramadan, dengan gandaan dan ganjaran yang berganda-ganda kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk mendapat keredaan daripadanya, insya-Allah. Di para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mengambil peluang dan peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, dan ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada bulan Ramadan ini, dengan usaha meningkatkan amal ibadah, melakukan amalan-amalan kebaikan, bertaubat dan berdoa kepadanya. Semoga semua amalan kebaikan kita, semoga semua amalan kebajikan kita yang kita lakukan ini
insya-Allah akan memberikan kebaikan kepada diri kita, malahan memberikan manfaat kepada orang lain juga. Yes. Yang mana sebaik-baik orang itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadinya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha kita mengejar ingin mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini juga perlulah kita pastikan puasa kita ini adalah puasa yang berkualiti, bukannya puasa yang sia-sia, puasa yang seperti baldi yang kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, yang dikasihi sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya kira cukuplah sekadar itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, pada kali ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi saya akhiri dengan mendoakan kalian semua, dengan mendoakan kebaikan untuk kalian semua, dan mari kita sama-sama untuk mengaminkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan mahupun yang ditunda, apa yang kami ketahui mahupun tidak kami ketahui. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan baik yang disegerakan mahupun yang ditunda, yang kami ketahui mahupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami memohon kepadamu dari kebaikan apa juga yang diminta oleh Nabi-Mu, oleh hamba-Mu iaitu Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon syurga dan apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan kami memohon dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu semua takdir yang baik-baik yang Engkau tentukan baik untuk kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja daripada saya untuk perkongsian pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah.